Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Menyebut tentang khianat ni tuan-tuan, ada yang mendakwa MP Bukit Gantang pengkhianat. Dia kata pengkhianat ni. Kan, kenapa pengkhianat? Telah pun apa orang kata meninggalkan kerajaan yang ada apa orang kata parti mereka sendiri. Aduh, ya Malaysia KZ ni. Telah meninggalkan parti mereka sendiri. Alright. Okey. PN Bukit Gantang bagi tempoh seminggu untuk Syed Abdul Hussein bersemuka dengan. Okey, saya baca. Perikatan Nasional Bukit Gantang mencabar Ahli Parlimen Bukit Gantang Syed Hussein untuk berjumpa kundi di kawasannya dalam masa seminggu. Timbalan PN bahagian Bukit Gantang Ahmad Man berkata ibu berkaitan kenyataan beliau yang memaklumkan hanya akan meletak jawatan jika semua pengundi di Parlimen Bukit Gantang menyatakan perkara itu kepadanya. Baik. Kenyataan baru-baru ini dalam satu wawancara YB Syed ni mengatakan kenapa beliau nak kena letak jawatan? Okey, sebelum tu dia ni parti mana kan? Okey, sebelum ini pada tahun 2018 dia menang di bawah tiket Barisan Nasional. Kemudian dia keluar daripada dia keluar ke sebagainya saya tinggal. Ke dia menang dalam tiket bebas saya ingat. Tapi 2018 dia menang dan dia memegang tiket bebas. Dia sebelum UMNO keluar kemudian dia menang dalam tiket bebas. Okey, betul. Dia UMNO tapi tidak dicalonkan, tapi kemudian bertanding bebas dan dia menang. Okey. Tetapi pada waktu itu dia menyatakan sokongan kepada PN lah. Selepas itu, bila tahun 2022, sebelum 2022, beliau menyertai Bersatu dan bertanding di bawah tiket Bersatu dan menang. Setelah itu, 4 menjadi 5. 5 orang telah masuk termasuk Bukit Gantang bagi menyatakan sokongan kepada PMX pada waktu itu. So, Bersatu Bukit Gantang tak puas hati lah. Dia kata, apa ni kan? Kalau sekiranya betul-betul ni letak jawatan lah. Kalau betul-betul anak jantan letak jawatan. Sebab apa? Dia menang dalam keadaan dia menggunakan tiket parti Bersatu pada waktu itu dia kata. Sebenarnya kalau nak ikutkan Syed ni, YB Syed ni antara orang yang boleh menang dengan nama dia sendiri. Itu saya kena akui. Kan? Dengan nama dia sendiri. Itu kita kena akui. Now dia buat satu wawancara. Dia kata kalau sekiranya nak saya letak jawatan boleh. Tapi seluruh pengundi tu kena sign kata setuju saya letak jawatan. Baru dia letak jawatan. So dia buat satu kenyataan mengejutkan baru-baru ini. Katanya apa yang berlaku? Dia menyatakan bahawa sebenarnya bila PMX menawarkan kepada pembangkang, kan? PMX menawarkan kepada pembangkang ini secara tersirat bahawa pembangkang boleh datang dan berunding dengan kerajaan berkenaan peruntukan. Sepatutnya kerja ketua pembangkang dan juga presiden kepada Parti Bersatu jumpalah MP-MP pembangkang, kata baik dia ada dah tawaran daripada kerajaan, jom kita bincang apa yang kita kena minta dengan kerajaan, jom kita bawa ke sana. Tetapi rupanya perkara ini tidak berlaku. Menurut MP Bukit Gantang, Muhyiddin Yassin tak pernah berjumpa dengan dia orang pun. Kan? Muhyiddin Yassin tidak pernah berjumpa dengan mereka pun. Baik, saya bacakan ada satu surat artikel ditulis di Malaysia Kini. Surat memang agenda PN rupanya. Ada mesej tersirat yang penting di sebalik pengakuan terbuka Ahli Parlimen Bukit Gantang Syed Abdul Hussein beberapa hari lalu. Dengan kenyataan dibuatnya baru-baru ini, barulah orang ramai tahu bahawa Ahli Parlimen Pembangkang sebenarnya tidak pernah dipanggil untuk berbincang mengenai rundingan peruntukan. Padahal itulah nasihat yang diberikan Perdana Menteri agar pembangkang berunding secara diplomasi agar nasib rakyat di kawasan mereka boleh dibantu secara berkesan. Ia juga membuktikan pemimpin PN tidak pernah bersungguh dalam membantu ahli parlimen sendiri mendapatkan peruntukan. Sebelum itu, Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris mendakwa rundingan telah dibuat dengan kerajaan melalui wakil PN Taqiyuddin Hassan. Sekarang kita berhak bertanya, siapa yang bercakap benar? Sebab Razali kata ada rundingan. Tetapi apa orang kata YB Syed Abu Hussein mengatakan rundingan itu tidak ada. Tidak berlaku rundingan. Baik, kita dengar kenyataan beliau. Pandangan. pandangan Datuk terhadap Bersatu sekarang? It's a party.
Yang mana yang terus, dia boleh teruskan perjuangan cara mereka. Saya cara saya. Kita melihat Parti Bersatu pun ada kem-kem yang tersendiri. Kalau kita lihat ada mula nak mencaras jawatan presiden dan sebagainya. Komen Datuk? Komen saya dalam PIT saya tengok dari jauh, saya tak hadir. Saya sangat kecewa keputusan presiden. Kenapa tidak beri laluan kepada muka-muka baru? Hanya tak sampai satu hari, kan, change decision, U-turn, dengan nasihat seorang isteri. Kan, saya ni penasihat saya ramai. Bila saya buat keputusan, kenapa marah saya? Kan, presiden dah buat keputusan untuk inilah yang terakhir, tiba-tiba U-turn. Salahkah kita buat keputusan untuk kita teruskan perjuangan cara lain? Be fair. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan itu memang daripada perwakilan dan akar umbi yang mahukan Tan Sri terus menerajui Bersatu itu. Leaders bukan dengar orang. Leaders, he have a vision. He's my firm with the vision. Kalau disebabkan dengar nama ahli, tukar. Saya tak dengar cakap ahli. Saya tahu apa saya nak bagi kepada ahli saya. Saya tahu nak bagi apa kepada pengikut saya. I'm a leader. Datuk nak katakan Tan Sri Muhyiddin Yassin sudah sampai tamat tempohnya untuk menjadi seorang presiden Bersatu? Yes. Definitely. Yes, definitely. Sudah sampai masanya untuk beliau meletak jawatan sebagai presiden. Yang tu tadi dia tak sebutlah mengenai kenyataan apa orang kata tak ada rundingan sebagainya tu tak disebutlah. Tetapi dalam interview sama dia sebut. Yang tu dia pendek-pendek Malaysian Gazette ambil. Kemudian ada satu dakwaan mengatakan bahawa ini daripada Raja Petra tu lah. Geng-geng Illuminati ni, geng-geng Freemason ni dia kata. Dia kata dia tak cakap is lah. Dia kata bahawa sebenarnya Bukit Gantang ni melompat sebab dia ada tawaran 30 juta. Okey, ini jawapan Bukit Gantang. Tuan-tuan dengar sendiri berkenaan dakwaan tersebut. Dan dia sanggup nak bawa ke, kalau betul, bawa dia ke SPRM. Dia kata. Datuk, semalam juga Raja Petra sudah pun ada satu memuat naik satu video yang menyatakan bahawa apa tindakan yang Datuk buat ini semata-mata untuk menyelamatkan salah seorang ahli keluarga Datuk itu, anak sendiri yang ada kes mahkamah, kemudian dengan sogokan wang 30 juta dan sebagainya. Ini antara yang kita lihat kerana itulah tindakan menyokong secara terbuka dilakukan oleh Datuk. Adakah benar? Kalau itulah benar, maknanya kali pertama saya keluar pada UMNO pun benarlah. Apakah itu benar? Ini hanya permainan politik. Permainan politik. Sebab tu saya tak nak respon tentang permainan politik ni. Biarlah siapa nak kata apa, kata. Sebab dulu pun benda yang sama juga. Setelah 5 tahun berlalu, kenapa timbul lagi? Kerana mereka marah pada saya. Marah secara profesional lah. Apa tindakan saya buat, kenapa nak kait-kait dengan benda yang lain? Be gentleman. Datuk menafikan perkara itu? Dah pasti saya nafikan. Akan ambil tindakan kepada si penyebar fitnah itu? Saya tak akan ambil tindakan apa-apa. Saya tak nak panjangkan. Saya nak buat kerja. Saya nak tenangkan fikiran saya untuk khidmat pada rakyat. Baik. Now, kalau tuan-tuan ingat, betul. Saya ingat saya pada tahun 2018, dia masa itu dia menang atas tiket UMNO. Kemudian dia lompat dan menjadi ahli parlimen bebas, kalau tak salah itu masuk Bersatu. Dia jadi bebas. Kemudian lepas itu menyatakan sokongan kepada mana-mana siapa-siapa jadi kerajaan. Kemudian dia menyatakan kalau ini dikatakan sebagai 30 juta dia dapat, adakah bermakna sewaktu dia melompat dahulu dia dapat 30 juta? Dia tak kata ya, tapi seolah-olah sedemikian. Ditawarkan oleh Bersatu. Jadi sebenarnya Bersatu ni tuan-tuan, dia terlalu banyak liabilities, terlalu banyak baggage. Sebab itu bila dia kata tadi dia menyentuh mengenai persoalan Muhyiddin Yassin sendiri. Dalam masa satu hari, tiba-tiba boleh buat U-turn. Kan? Satu hari boleh buat U-turn sebegitu saja.
Itu kan satu perkara yang pelik. Bagaimana apa orang kata boleh buat U-turn sebegitu saja. Dia jadi pelik lah, jadi satu perkara yang pelik. Bagaimana beliau boleh apa orang kata U-turn, mula-mula mengatakan, ini saya menyebut tentang ni lah, siapa nama dia, Muhyiddin Yassin. Mula-mula Muhyiddin Yassin kata saya akan meletak jawatan. Sehari kemudian, saya tak letak jawatan. Sebab apa? Saya bertanya ke isteri saya. So leaders macam mana yang begitu? Leaders bagaimana yang begitu sebenarnya? Jadi ini menimbulkan persoalan dan juga perkara yang boleh menjadi pertikaian lah terhadap kepimpinan Datuk Seri kepada Muhyiddin Yassin. Adakah beliau mampu menjadi seorang presiden yang akan membawa bersatu in the next election? Itu yang menarik untuk kita nak lihat, tuan-tuan. Baik. Habis kat situ.